Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam video yang kedua untuk subtopik interference gelombang. Setelah belajar menonton video ini, diharapkan pelajar boleh menghubung kait lambda, A, X dan D berdasarkan corak interference gelombang. Menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang, menerangkan aplikasi interference gelombang dalam kehidupan seharian. Melukis corak gelombang interference. Interference gelombang air, cahaya dan bunyi boleh dianalisis dengan melukis corak interference seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Titik P dan Q ialah antinode, iaitu titik berlakunya interference membina. Titik R ialah node, iaitu titik berlakunya interference memusnah. Daripada rajah tersebut, titik P adalah puncak bertemu dengan puncak. Titik Q adalah lembangan bertemu dengan lembangan, yang mana titik P dan titik Q berlakunya interference membina, yang dikenali titik tersebut sebagai titik antinode. Manakala titik R merupakan pertemuan di antara puncak dan lembangan, yang merupakan titik node, titik di mana berlakunya interference memusnah. Lihat pada penunjuk. Untuk puncak, garis yang digunakan adalah garis yang bersambung, dan untuk lembangan, garis yang digunakan adalah garis putus-putus. Perhatikan gambar rajah di bawah untuk kita faham di manakah kedudukan panjang gelombang. Panjang gelombang boleh diukur daripada puncak ke puncak, ataupun panjang gelombang juga boleh diukur daripada lembangan ke lembangan yang berterutan. Dalam gambar rajah ini juga kita dapat lihat di mana garis antinode dilukis dengan menyambung titik-titik antinode. Oleh itu, garis antinode merupakan garis yang menyambung semua titik-titik antinode. Begitu juga untuk garis node. Untuk garis node, ia merupakan garis yang menyambung semua titik-titik garis node. Hubung kait antara pembuluh ubah dalam corak interference gelombang. Dalam corak interference gelombang terdapat 4 pembuluh ubah yang perlu pelajar tahu di manakah kedudukan pembuluh ubah tersebut. Perhatikan dalam gambar rajah di bawah. Lambda, panjang gelombang, yang mana boleh diukur daripada puncak ke puncak. A, jarak pemisahan antara dua sumber yang koheren, S1 dan S2. X,
ialah jarak pemisahan antara dua garis antinode atau garis node yang bersebelahan. Dan D, jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Dalam eksperimen ini ditunjukkan susunan randas bagi mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah tersebut. Dalam eksperimen ini menggunakan sumber cahaya yang dihasilkan oleh pen laser dan menggunakan dui celahyang. Dan jika kamu perhatikan, untuk dui celahyang ini, jarak A-nya adalah sangat kecil. Disebabkan panjang gelombang mempunyai panjang gelombang yang sangat kecil, maka celah yang dihasilkan mestilah merupakan celah yang kecil. Supaya memudahkan pembelauan berlaku ataupun supaya dapat kita lihat kesan pembelauan yang lebih ketara. Aktiviti 5.21 mengkaji hubungan antara lambda A, X dengan D. Daripada corak 1 dan corak 2, tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan. Kita lihat dulu apakah pemboleh ubah yang ada, lambda, A, D dan X. Tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan. Kita bandingkan di antara dua corak ini, corak 1 dan corak 2, apakah pemboleh ubah yang sama. Didapati pemboleh ubah yang sama ialah D dan juga panjang gelombang. Apakah hubungan antara X dengan A? Kita bandingkan A terlebih dahulu. A dalam corak 1 adalah lebih besar berbanding dengan A dalam corak 2. Kita banding pula X. X dalam corak 1 adalah lebih kecil daripada X dalam corak 2. Ini menunjukkan ianya adalah berkadar songsang. X berkadar songsang dengan A. Dan perhatikan simulasi di bawah yang menunjukkan perubahan yang berlaku kepada corak di skrin apabila berlakunya perubahan A. Semakin bertambah A, maka semakin berkurang X. Daripada corak 2 dan corak 3, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Kita perhatikan pemboleh ubah yang terlibat. Kita akan dapati apabila membuat perbandingan di antara corak 2 dan corak 3, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah A dan juga D. Bandingkan lambda. Dalam gambar rajah, kamu akan dapati bahawa X lambda di dalam corak 2 adalah lebih kecil berbanding dengan corak 3. Apa hubungan antara X dengan lambda? Kita akan dapati ianya adalah berkadar terus. Dalam simulasi di bahagian bawah, ditunjukkan sinar yang digunakan berlainan warna. Ini menunjukkan bahawa panjang gelombang
berubah-ubah. Panjang gelombang yang paling panjang adalah cahaya berwarna merah. Dan kamu boleh perhatikan corak pada skrin jika menggunakan sumber cahaya berwarna merah, di mana didapati bahawa semakin bertambah panjang gelombang, maka semakin bertambah X. Kita dapati bahawa jalurnya adalah besar jika panjang gelombangnya adalah besar. Daripada corak 3, tentukan hubungan antara X dengan D. Kita akan dapati bahawa X berkadar terus dengan D. Perhatikan simulasi yang ditunjukkan. Lihat perubahan kedudukan skrin daripada sumber. Semakin bertambah D, maka kamu lihat coraknya itu, jalurnya itu lebih besar. So, ini menunjukkan bahawa X berkadar terus dengan T. Di gambar rajah ini menunjukkan kedudukan bagi lambda, X, A dan D. Untuk pelajar pastikan dapat mengenal pasti kedudukan bagi pembolehubah tersebut. Formula yang digunakan di dalam interferon gelombang ialah lambda sama juga dengan AX per D. Formula ini diperolehi berdasarkan daripada eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Daripada persamaan ini, kita dapati bahawa lambda berkadar terus dengan A, lambda berkadar terus dengan X, dan lambda berkadar songsang dengan D. Dalam interferon gelombang, kita akan dapati di skrin jalur gelombang, jalur terang dan juga gelap, di mana jalur-jalur terang menunjukkan interferon membina dan jalur-jalur gelap menunjukkan interferon memusnah. A ialah jarak antara dua celah pada dui celah. Lambda merupakan panjang gelombang bergantung kepada warna, di mana setiap warna hanya mempunyai satu panjang gelombang. X ialah jarak di antara dua jalur terang dan gelap yang bersebelahan. Dan D ialah jarak serenjang di antara dui celah dengan kedudukan skrin. Kamu boleh lihat contoh soalan ini di dalam buku teks. Apa yang perlu diingatkan? Apabila menyelesaikan masalah, pastikan pelajar terlebih dahulu mengumpul maklumat yang diberi. Dalam soalan ini, maklumat yang diberi ialah jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan yang bersebelahan di antaranya bernilai 4.5 mm, iaitu yang dimaksudkan di dalam soalan ialah X. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Yang perlu dicari ialah lambda. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam rajah, D adalah bersamaan 3.0 meter.
Dan diberikan juga A iaitu 0.4 mm. So, perhatikan unit yang diberi. Apabila kamu nak memasukkan maklumat tersebut ke dalam formula yang dipilih. Formula di sini ialah lambda sama juga AX per D. Pastikan unit yang digunakan semuanya adalah sama. Dicadangkan kepada kamu menukar unit-unitnya kepada unit SI. Aplikasi interferon gelombang. Luan berbuli menghasilkan gelombang air yang berinterferon dengan gelombang yang dihasilkan haluan kapal. Perhatikan simulasi tersebut. Gelombang yang berwarna biru adalah gelombang yang terhasil apabila kapal bergerak. Dan kamu perhatikan gelombang yang berwarna merah adalah gelombang yang dihasilkan oleh luan berbuli. Dan perhatikan gelombang yang dihasilkan oleh luan berbuli tadi ini akan berinterferon dengan gelombang yang dihasilkan oleh kapal. Jadi berlakunya interferon memusnah. Luan berbuli menjanakan gelombang yang berinterferon secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Kanta anti pantulan. Perhatikan dalam simulasi tersebut. Kita dapati bahawa gambar yang dapat dilihat di bahagian atas adalah lebih jelas berbanding dengan bahagian bawah, yang menunjukkan di bahagian bawah ini berlakunya silau. Salutan pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterferon secara musnah. Salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. Dan lihat cermin mata yang dipakai. Perhatikan yang sebelah kiri tanpa ada salutan anti pantulan, yang sebelah kanan ada disalutkan dengan salutan anti pantulan. Kanta anti pantulan mempunyai salutan yang menyebabkan pantulan cahaya mempunyai interferon memusnah. Ini menghasilkan penglihatan yang lebih jelas. Sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferon secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Apa yang berlaku di dalam kokpit kapal terbang? Pemandu atau pilot tadi ini, kapal terbang, tidak akan mendengar bunyi yang sangat kuat apabila berada di dalam kokpit tersebut. Sekian, jumpa lagi di dalam subtopik yang seterusnya. Subtopik 5.7, gelombang elektromagnet.